saya cuba bezakan di antara dakwah ekstrinsik dan juga dakwah intrinsik. Maknanya dakwah disebabkan oleh faktor-faktor luaran dan juga keduanya ialah dakwah yang dilakukan disebabkan oleh faktor-faktor dalaman. So, faktor-faktor luaran, contohnya kita buat kerja dakwah kerana dakwah ini adalah merupakan satu kewajipan. Dia tak salah. Memang Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa dakwah itu sebagai satu kewajipan. Ya? Misalnya dalam ayat Al-Quran, Allah SWT sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sampai ke akhir ayat itu. Dan juga ada banyak lagi ayat lain, hadis-hadis Nabi SAW, kata baginda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya, dan banyak lagi orang kata nas yang boleh menyokong pemahaman kita bahawa dakwah itu adalah satu tuntutan, kewajipan. Tetapi walaupun dia betul, yang kita nak bincangkan bukan betul atau salah. Yang kita nak bincangkan ialah kalau kita buat kerja dakwah kerana dakwah itu adalah satu kewajipan, apakah kesan dia? Ya. Bila kita fikirkan dakwah itu sebagai satu kewajipan, kita mungkin melakukannya, tetapi kita mungkin rasa kerja dakwah tu berat. Ya, benda tu susah nak dibuat. Ketika kewajipan kita tak banyak, mungkin kita relax sikit lah. Ya, masa bujang, first year dekat universiti, mungkin tak banyak sangatlah tuntutan kan. Marah student first year, oh ingat kami tak sibuk ke kan. Apa ni, dekat universiti kan, dah lah bujang, lepas tu so dia punya tuntutan dia ialah tuntutan melunaskan assignment dan kemudian memenuhi impian ibu bapa. Lepas tu mula berfikir bila nak start bertunang, katalah contohnya. So macam boleh manage lagi lah kan, kewajipan tak banyak. Tapi nanti bila dah kahwin, anak beranak, seorang, dua, tiga kan, 4 anak, lepas tu kerja pun bertambah, jawatan membesar, lagi tinggi jawatan, lagi besar gaji, lagi besar lagi komitmen kerja. Jadi daripada satu kewajipan jadi 10 kewajipan. Daripada 4 kewajipan jadi 40 kewajipan. Daripada 5 kenduri kahwin masa cuti sekolah jadi 10 kenduri kahwin. Sebab kahwin belah kita, kahwin belah pasangan kita kan. Jadi macam-macam lah. So bila kewajipan banyak, ada 40 kewajipan, masa itulah kewajipan dakwah mungkin jatuh nombor 38 kan. Jadi orang kata, Ustaz, macam mana ni payah sangat nak jemput ceramah ni kan, duduk main kucing je dengan anak-anak semua kan. Hantar kat luar sana banyak lagi dah. Ana ni nak fikirkan tentang anak-anak. Ya, masyarakat ada 1 juta ustaz, tapi anak-anak ana hanya ada 1 ayah je. Oh, katalah kalau cakap macam tu kita tak berani nak argue kan. Habis macam tu je lah. Jadi kalau kita buat tuntutan dakwah itu sebagai satu kewajipan, tidak salah, tetapi berat dan kita takut keutamaan itu akan menjunang, didahulukan kewajipan-kewajipan yang lain. Begitu juga kalau sekiranya kita merasakan bahawa dakwah ini sebagai satu tuntutan. Contohnya masyarakat banyak kepincangan, banyak orang kata kekurangan, banyak kemungkaran yang berlaku, so sesuatu mesti dibuat, kita dituntut untuk memberikan reaksi terhadap benda-benda ni. Betul belaka benda tu. Tetapi kalau itulah yang menjadi dorongan, maka kekhawatiran kita ialah kita duduk dalam istilah orang sekarang ni kata vibe negatif. Ya, sebab kita reaktif. Kita sentiasa berfikir nak buat something sebagai reaksi kepada masalah, musibah, bencana. Jadi tanpa sedar, bahasa kita marah-marah, bahasa kita garang-garang, kita mula nak sarkastik, mula nak sentak-menyentap kan, mula nak sindir-menyindir. Sebab kita rasa kebenaran sedang dicabar, kebenaran sedang dihina, maka yang menghina mesti dihina, katalah macam tu kan. Jadi emosi tu jadi tak stabil. Itu antara perkara yang boleh timbul. Demikian juga kalau kita fikirkan dakwah ini sebagai satu perkara tambahan. Maksudnya
oleh kerana kita termasuk dalam spesies yang terperangkap di dalam ekosistem usrah, katalah contohnya kan, dulu tak pernah tahu pun ada usrah-usrah, bila kenal usrah sebagainya, Allah baru terperasan ada satu lagi kewajipan tambahan yang perlu dilakukan. Dulu aku Muslim je, terus sekarang ni Muslim yang Islamik, ya dah lah Muslim, lepas tu Islamik pula, kemudian haraki pula, kemudian tambah lagi macam-macam adjektif, sifat kat ujung tu. Jadi macam-macam lah tambahan tugasan, peranan, tanggungjawab. Jadi bila kita fikir macam tu, dia tak salah. Tapi kita punya motivasi tu rumit. Dia berat, dia tidak organik. Tidak organik maknanya dia tidak natural. Dalam kita buat tu macam formal, agenda. So kalau tak ada program, tak berdakwah. Kalau tak ada kumpulan, tak berdakwah. Kalau cuti semester, tak berdakwah. Jadi dakwah kita itu rely on program. Dan yang ketiganya bermusim. Masa semangat, okey, naik tinggi kan. Apa tu, jatuh menurun. Ataupun ikut-ikut saja buat kerja dakwah kan. Tengok hari Jumaat malam je rumah kosong. Mana member semua tak ada kan. Bila tanya, oh adalah rahsia kan. Tak boleh beritahu. And then bila korek-korek, betul tak ada orang kat rumah lah. Bila orang tak ada kat rumah, tak ada orang masak. Tiap-tiap Jumaat makan Maggi, katalah contohnya. Jadi akhirnya setelah kelihatan macam tahajudnya bertambah, maksurat surah jadi kubra, katalah macam tu, ni bolehlah. So baru didedahkan rahsia. Sebenarnya Jumaat kami semua hilang-hilang ni, kita orang bukan clubbing kan, kita orang pergi usrah. Usrah ni apa? Usrah ni lah sekian. Oh nak pergilah. Kenapa nak pergi usrah? Makan sedap. Tak payah makan Maggi dah Jumaat malam kan. Okey je. Ahlan wa sahlan. Tapi sampai bila? Sampai satu peringkat hilang benda tu. Maka mau tidak mau, dakwah itu di samping ianya kewajipan, di samping ianya tuntutan, dan sebenarnya dia bukanlah satu tambahan, tapi kita cuba lihat secara intrinsik, maksudnya inside out. Pertama sekali kita melihat dakwah ini adalah satu keperluan. Dia bukan satu benda asing dalam hidup kita. Kalau kita gambarkan ni, kita contohnya kita makan ikan. Sekarang ni macam bila makan kat kedai, katalah gulai ikan RM5, kita pun merungut aja. Oh, mahalnya RM5 kan, apa ni seketul ikan ni. Tapi kalau kita fikir-fikir balik, di suatu ketika dulu, zaman-zaman tak ada kedai, zaman-zaman kalau nak makan tangkap sendiri, katalah contohnya, betapa susahnya nak makan nasi berlaukkan ikan. Ikannya dekat laut ataupun dekat sungai. Lepas tu bawangnya kat tempat lain, garamnya kat tempat lain, padinya nak kena tanam sendiri. Jadi nak menghasilkan sepinggan nasi berlaukkan ikan, effort yang diperlukan sangat besar. Tapi sebab kita hidup lengkap melengkapkan, kerjasama, sumbang menyumbang, sama ada engineer yang design engine boat ataupun nelayan yang gunakan boat tu untuk pergi tangkap ikan di laut, semua menyumbang hingga akhirnya dengan RM5 kita boleh makan nasi berlaukkan dengan berlaukkan ikan. Kenapa? Sebab manusia ni adalah social being. Memang kita ini lengkap melengkapkan, perlu memerlukan, dan dakwah itu part and parcel adalah sebahagian daripada nature kehidupan kita sebagai manusia. Dan mungkin bila kita boleh fikirkan sudut berkenaan, ketegangan memikirkan dakwah sebagai satu tugas yang berat itu boleh orang kata tone down sedikit. Kerana you tak fikir sangat dakwah tu secara conscious. Okay, macam mana aku baru je sampai Finland ni, so macam apakah agenda dakwahku, maksud dia kan. Dia tak adalah fikir macam tu, hidup macam biasa je, pergi kelas, pergi pasar, pergi ni buat semua. Tapi dakwah itu berjalan secara organik sebab dia adalah part daripada kehidupan kita. Dan dia juga bukanlah satu benda tambahan, sebaliknya dia adalah identiti kita, identitas sebagai Muslim, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dakwah itu adalah sebahagian daripada identiti berkenaan. Jadi kalau hal ini boleh kita terokai, dan mungkin komitmen kita terhadap dakwah itu akan ada penambahbaikan. Saya sebut ini 20 tahun sudah, bagi kawan-kawan yang umur mungkin 40 sekarang ni, mungkin masih ingat lagi masa umur 20 dulu, masa umur 19 dulu, mungkin kalau kita pernah berjumpa, saya dah bersembang-sembang tentang topik ini. Dan semakin usia meningkat, sekarang ni
mid 40s nak masuk ke 50 tahun, saya rasa apa yang disebutkan itu semakin menyerlahkan signifikan dia untuk kita fikirkan, sebab dakwah ini perlu nafas panjang. Dia perlu berlaku sepanjang hayat. Maka kita perlu memikirkan apakah motivasi kita. Dan dalam sains pembelajaran pun, yang bidang yang saya belajar pada masa ini, juga menjelaskan perkara yang sama, bahawa faktor luaran boleh menjadi motivasi, tetapi semakin usia meningkat, kita perlukan kepada something yang lebih intrinsik. Budak sekolah rendah boleh digalakkan belajar kalau kita tawarkan hadiah, nanti dapat hadiah tertentu, dapat pujian, kemudian apa-apalah ya dalam bentuk reward, ya, ganjaran. Tapi research menunjukkan bila pelajar meningkat semakin dewasa, sekolah menengah, kemudian ke universiti, maka motivasi ekstrinsik semakin kurang berkesan. Sebaliknya, ia perlu datang daripada dalam. Kenapa aku belajar benda ni? Kenapa aku tak bekerja? Aku sekarang ni berada dekat kampus. Why? Dan dia perlukan sesuatu yang datang genuinely daripada dalam diri dia. So itu antara perkara yang ingin saya lontarkan.